Okey, hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke dalam YouTube channel saya. So, hari ni saya nak ajar korang tentang basic support dan juga resistor yang sangat penting lah. Kenapa saya cakap penting kan? Okey, sebab support dan juga resistor ni adalah basic dalam trading yang paling kukuh ataupun paling kuat sekali. Cukup kalau korang dah mahir support dan resistor pun korang dah boleh buat profit dalam trading. Okey, so kita tengok kepada kita punya nota. First kali kita akan pergi kepada support. Kita tengok nota support ni. Support adalah lantai. So, saya ambil konsep sebagai support ni lantai. Okey. So, support adalah paras harga yang terendah yang price pernah capai ketika itu. Okey. So, maksudnya dekat sini waktu ketika itu price paling rendah adalah dekat level situ. So, kita tengok contoh kat sini. Dia ada candle bearish, candle bearish, candle bullish, candle bullish. Tapi paling rendah dia dekat sini. So, kita marking dia sebagai paras harga terendah ataupun support. Okey. So, kita pergi pula kepada resistance. Resistance adalah shilling ataupun paras harga yang tertinggi yang price pernah capai ketika itu. So, kalau kita tengok dekat nota ni, gambar kat sini dia ada tunjuk ada candle bearish, bearish, bullish, bullish. Tapi paling tinggi dia dekat sini. So, kita marking dan kita tandakan dia sebagai paras harga tertinggi ataupun resistance. Okay, dekat sini kita ada nota. Di mana nota ni dia ada cakap berkenaan dengan pengiraan SNR tidak bergantung kepada warna candle. So, kalau korang tengok balik dekat sini, warna candle ni walaupun dia bullish, maksudnya candle yang menaik, tapi dia pernah capai kat sini. Maksudnya dia pernah turun dan dia close dekat atas ni. Maksudnya kita tak ambil body semata-mata, kita ambil the lowest ataupun the highest yang price tu pernah capai ketika itulah. So kita marking dia sebagai sama ada support ataupun resistance. So nota kedua adalah pengiraan SNR mesti diambil kira dengan shadow. So maksudnya dekat sini walaupun ada body tapi ada shadow yang lagi tinggi, kita kena ambil shadow tu. Contoh kalau korang tengok kat sini, body paling tinggi dia dekat mana? Dekat sini kan. Okay, tapi saya marking resistance dia dekat sini. Sebab apa? Sebab waktu tu price paling tinggi pernah capai kat sini walaupun candle tak close dekat sini. Okay, so untuk permulaan ni korang dah faham dah sikit-sikit berkaitan dengan apakah itu support, apakah itu resistor kan. So kita nak pergi kepada yang lebih lagi faham, which is kita akan menggunakan konsep lantai dan juga shilling. So ini adalah kefahaman mudah berkaitan dengan konsep lantai dan juga shilling. Okay, so kalau kita tengok kat sini, resistance terjadi apabila price bergerak dari bawah ke atas tetapi berhenti atau gagal menembusi sesuatu pada harga dan berpatah balik ke bawah, ataupun kita kenalikan resistance ni sebagai shilling. Okay, so kalau korang tengok kat sini, di sini ada satu keywords dia untuk resistance. Price bergerak dari bawah ke atas, gagal menembusi, sini adalah keywords dia, gagal menembusi sesuatu pada harga dan berpatah balik ke bawah ataupun shilling. So kita tengok pula dekat support, terjadi apabila price bergerak dari atas ke bawah tetapi berhenti atau gagal menembusi. So gagal menembusi ni adalah kita punya keywords, gagal menembusi sesuatu pada harga dan berpatah balik ke atas ataupun kita kenali sebagai lantai. So kalau korang ingat apa yang saya ceritakan tadi tu, konsep lantai dan juga shilling ni, kita boleh tengok macam dekat dalam rumah kita lah. Kita ada lantai, kita ada shilling, betul tak? Okay, so kita ambil sebagai shilling kita ni sebagai resistor dan juga lantai ni sebagai support. Okay, so kalau tengok dekat nota sini, konsep lantai dan juga shilling, level warna biru ni saya marking sebagai level shilling dan merah ni sebagai level support ataupun kita panggil lantai lah. Okay, so bila price sampai je di level shilling ataupun resistance, dia akan berpantul balik. Sama juga seperti bila dia sampai dekat level support ataupun lantai, dia akan berpatah balik. So dia akan berpatah balik sehinggalah salah satunya dapat dipecahkan. So kalau dekat dalam rumah kita kan, kita ada lantai dan juga shilling kan. Kalau kita ketuk sekali mungkin tak pecah lagi kita punya shilling tu kan. So kalau kita ketuk banyak kali, mungkin dia akan pecah. So bila dia pecah, kita boleh lah pergi shilling tingkat 2 pula kan. Macam tu. So dekat sini kita tengok dekat kita punya nota support, price bergerak dari atas ke bawah. So kita tengok dekat sini dari atas ke bawah, berhenti atau gagal menembusi sesuatu pada harga dan berpatah balik ke atas. Dia dari atas ke bawah, gagal menembusi dan berpatah balik ke atas. So dekat sini kita boleh marking sebagai support. So untuk shilling ataupun resistance pula, kita tengok balik nota kita tadi, dari bawah ke atas, gagal menembusi. Okay, ini adalah keywords dia, gagal menembusi sesuatu pada harga dan berpatah balik ke bawah. Daripada bawah ke atas, gagal menembusi, berpatah balik ke bawah. Okay, so sekarang ni kita dah tahu dah dekat mana SNR kan. Kita dah dapat identify dah resistance tu adalah shilling dan juga support tu adalah lantai. So kita dah tahu dah resistance kat atas, support dekat bawah kan. Tapi dekat dalam chart ataupun real market, macam mana pula kita nak tengok?
Okay, so cara mengenal SNR menggunakan konsep lantai dan juga shielding, kita boleh tengok. Kita boleh tengok balik nota kita tadi tu, resistor kan, dari bawah ke atas tetapi berhenti atau gagal menembusi sesuatu parasaga dan berpatah balik ke bawah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dari bawah ke atas, gagal menembusi, berpatah balik ke bawah. So korang tengok kat sini, dari bawah ke atas, gagal menembusi, berpatah balik ke bawah. So dari bawah ke atas, gagal menembusi, berpatah balik ke bawah. So ini adalah resistance. Sama juga macam support, bergerak dari atas ke bawah, gagal menembusi dan berpatah balik ke atas. Dari atas ke bawah, gagal menembusi, berpatah balik ke atas, dan seterusnya lah. So kalau dekat real market ni, macam mana kita nak identify, kita boleh tengok balik kita punya keywords nota tadi tu kan, untuk kita identify dekat mana support, dekat mana resistance. Okay, yang pertama sekali kita kena ingat keywords resistance dan juga keyword support. So kita pergi balik dekat kita punya nota, kita tengok keyword resistance adalah dari bawah ke atas, gagal menembusi, patah balik ke bawah. Dan support punya keyword adalah dari atas ke bawah, gagal menembusi, berpatah balik ke atas. So kita tulis kita punya keyword siap-siap dekat sini, dari atas ke bawah, gagal menembusi. Okay, so kita dah dapat lah kita punya keywords dekat sini, which is kita dah ada keywords untuk resistance dan juga keywords untuk support. So macam mana kita nak identify? Okay, so kita tengok dekat dalam kita punya market ni, contohlah saya nak ambil keyword saya ni, dari atas ke bawah. So kita boleh tengok dekat sini, dari atas, contoh saya ambil yang ni dari atas ke bawah, gagal menembusi. So kita maki sini ada dari atas ke bawah. Lepas tu dekat sini dia gagal menembusi. So bila dia gagal menembusi, dia buat apa? Dia berpatah balik ke atas. So dekat sini dia berpatah balik ke atas. So dekat sini kita boleh marking dia sebagai level support. Okay, so kita tengok pula contoh untuk resistance lah. Dari bawah ke atas, gagal menembusi, berpatah balik ke bawah. So kalau korang boleh tengok kat sini, contoh saya ambil yang ni lah. Daripada bawah ke atas, gagal menembusi dan berpatah balik ke bawah. Okay, so kita ambil yang ni, dari bawah ke atas, gagal menembusi. Okay, kat sini gagal menembusi, berpatah balik ke bawah. So kita boleh ambil yang ni, kita marking dekat sini adalah resistance. Okay, so korang nampak tak? Bila kita dah tahu apakah itu support dan juga resistance, kita dah tahu keyword support dan juga resistance, dan kita dah faham dah konsep lantai dan juga ceiling, senang je kita nak apply sebenarnya dekat real market. Okay, so itu sahaja video kita untuk kali ni. Nanti untuk next video saya akan ajar korang macam mana kita nak marking SNR dan juga apakah itu fungsi-fungsi SNR. Okay, so kita dah belajar macam mana nak kenal SNR, konsep lantai dan juga ceiling, macam mana kita nak mengenali dekat dalam real market support dan juga resistance. Okay, so untuk next video saya akan bagi tahu pula apa fungsi SNR ni dan kepentingan SNR ni sebenarnya. Okay, so kita jumpa di next episode. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat dan dapat membantu korang, jangan lupa korang like, share dan juga subscribe. Okay, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.